Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan inayahnya kita dipertemukan lagi pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan cuba bahas hari ini pada sifat pada huruf makhraj huruf ta. Okey, huruf yang paling dalam bahasa Kelantan sebut paling debe, paling gedebe. Maksudnya paling kuatlah, ataupun disebut juga paling besar sekali. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustazah Hijah, Ustazah Sharifah, Ustazah Jai, Umi Abah, Ustazah Melati Desa, Ustazah Rahayati, Abang Mazlan, Ustaz Khairul Aiman, Dr. Zul, Ustazah Khamisah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada hari ini dan kita juga telah dakhal al-ashr al-awakhir. Kita telah masuk kepada 10 hari yang terakhir lah di bulan Ramadan. Sekejap ya. Kita rasa baru je kita masuk Ramadan, kita rasa baru je kita buat kelas setiap petang, bincang makharijul huruf was sifat. Rupa-rupanya ada 1/3 saja lagi yang perlu kita habiskan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya jelas ataupun tidak pada hari ini. Dan saya bersiaran daripada Akademi Zamzam hari ini lah. Okey, baru sampai daripada Kuala Kerai, masuk ke Akademi Zamzam pukul 2 suku tadi. Okey, alhamdulillah. Jelas tak? Minta tolong komen dulu. Sambil-sambil boleh tolong saya klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana. Okey, jelas, alhamdulillah. Okey, jom kita buka majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah selesai kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita, memberi kebaikan, memberi rahmat, okey, dan maghfirah kepada kita semualah. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu huruf ta. Okey, huruf ta. Huruf ta. Ta. Okey. Makhrajnya, saya tahu ramai yang dah tahu, hujung lidah diletakkan di gusi. Okey, hujung lidah diletakkan di gusi dan kita tahu dia adalah huruf yang bersifat dengan syiddah. Pertemuan hujung lidah dengan gusi itu adalah pertemuan yang kuatlah. Okey, yang mana kalau kita sebut dengan huruf sukun up, okey, dia terus putuskan suara. Okey. Makhrajnya adalah hujung lidah dengan gusi. Ini makhrajnya yang disebut dalam kitab-kitab lah. Okey. Dan kalau ada yang sebut huruf ta hujung lidah diletakkan di langit, minta tolong tukar dulu hari ni. Okey, jangan sebut ta. Okey, jangan. Ataupun hujung lidah diletakkan di gigi, di belakang gigi, bukan di gusi tapi di gigi. Ta tak boleh lah. Kita nak ta hujung lidah di gusi. Okey, ahlan wa sahlan Ustaz Fatih Mujahid pada. Okey. Huruf ta makhrajnya hujung lidah dengan gusi. Dia berlaku pertemuan yang kuat di situ. Huruf ta seperti mana kita tahu ianya merupakan huruf yang paling kuat sekali dalam Al-Quranul Karim dan digandingkan dengan huruf yang paling nipis. Ada dalam satu surah namanya surah Taha. Taha, okay, yang paling kuat digandingkan dengan yang paling lemah. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jom kita tengok slide yang saya sediakan. Kita tengok makhraj bagi huruf ta. Okey. Makhraj bagi huruf ta. Okay, kita tahu hujung lidah diletakkan di gusi. Gusi atas.
bila sebut gusi, gusi atas lah. Okey, gusi atas. Hujung lidah diletakkan di gusi atas. Ni makhrajnya. Tempat pertemuan semasa kita nak sebut huruf ta. Okey, jadi kita nak tahu makhraj, kita datangkan hamzah dan kita datangkan huruf yang kita nak tahu ataupun kita datangkan huruf yang sama. Contohnya out. Okey, saya sebut apa? Out. Okey, yang tu namanya sifat qalqalah yang datang selepas baris sifat syiddah. Okey, kita nak tahu out. Okey, kita dah tahu. Ataupun tot. Kita datangkan huruf yang sama. Okey, maknanya kita kena ingat hujung lidah diletakkan di gusi. Ini makhraj bagi huruf ta. Okey. Dan tolong saya klik button share. Okey. Dia seminggu ni makin tak ramai. Okey. Itu bukan masalah. Okey. Hujung lidah diletakkan di gusi. Ta. Ta. Ini makhraj bagi huruf ta. Okey, jelas Okey. Kita nak tengok pula sifat utama bagi huruf ta ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu, ianya bersifat dengan isti'la. Pangkal lidah terangkat semasa menyebut huruf ta. Dan dia juga bersifat dengan itba'. Hujung lidah juga menghala ke atas ataupun kena dengan langit. Okey. Ta menyebabkan ada lekukan di tengah lidah. Kita nampak lekuk di tengah lidah. Cuma lidah yang ada di skrin tuan-tuan ni agak berlebihan dari sudut lekuk dia tu. Okey. Sepatutnya dia kurang sedikit. Tapi ala kulli halnya nak bagi tahu bahawa huruf ta ni dia ada lekukan di tengah lidah. Hasil daripada pangkal lidah terangkat dan hujung lidah juga terangkat. Ta. Okey, ta terangkat. Dan apabila tak apa, yang tu kita masuk nanti. Okey, kena jelas. Sifat utama huruf ta adalah isti'la. Yang ni yang kita perlu tahu, yang perlu kita ingat satu persatu setiap huruf. Tujuannya adalah kita nak dapat improve bacaan dengan lebih baik, dengan cepatlah. Okey. Seterusnya kita tengok pula sifat yang ada pada huruf ta. Okey. Sifat yang ada pada huruf ta. Dekat tengah ni makhraj huruf ta. Hujung lidah dengan gusi atas. Ni makhraj. Okey. Apa tu Abdul Jani? Di atas langit. Okey. Huruf ta hujung lidah dengan gusi atas. Ta. Okey. Dia kena letak hujung lidah kena letakkan di gusi. Dia sama rumah dengan huruf ta, sama rumah dengan huruf ta, dengan huruf dal. Da, ta, ta. Okey, dia tiga huruf yang rumahnya sama tapi sifatnya berbeza. Rumah sama tapi sifat berbeza, menghasilkan huruf yang berbeza lah, sebutan huruf yang berbeza. Okey, sifat utama yang perlu kita tahu, adakah ianya istifal ataupun isti'la? Jawapannya huruf ta adalah huruf isti'la. Pangkal lidah terangkat menghasilkan huruf yang tebal. Ingat, asalnya adalah pangkal lidah terangkat menghasilkan huruf yang tebal. Isti'la menghasilkan tafkhim. Yang ni yang perlu kita jelaslah. Okey, ni sifat utama yang perlu kita kenal. Datangkanlah huruf apa pun kita kena detect dulu. Ni geng yang tebal ataupun geng yang nipis, kita kena benda ni dulu. Okey. Yang kedua, huruf ta ni bersifat dengan itba'. Itba' ni kadang-kadang tidak semua huruf isti'la adalah huruf itba'. Okey, tidak semua isti'la adalah itba'. Kadang-kadang isti'la ada juga dia infitah. Okey, yang ni huruf tebal dan yang paling tebal lah, antara kelompok yang paling tebal ada 4 saja. Huruf ta, huruf dha, huruf dad, huruf sad. Okey, yang paling tebal ada 4 ni. Di hujung lidah terangkat, pangkal lidah terangkat, menyebabkan ada lekukan di tengah lidah. Ta, ta. At-tammatul kubra. Okey, at-ta, buka bagi huruf ta. Okey, selesai 2 sifat. Itba' ni dia berkaitan dengan pangkal, dengan hujung lidah. Hujung lidah menghala ke langit atau kena dengan langit. Bagi huruf ta dia kena. Okey, ta, ta. Okey, seterusnya bersifat dengan syiddah. Suara tertahan. Sebab apa? Hujung lidah di gusi itu dia pertemuan yang kuat. Up, up.
Up. Okey. Lepas tu kita sebut atok. Kenapa? Kerana adanya sifat qalqalah, sifat lantunan daripada huruf ta ni. Atok. Okey. Lantunan. Seterusnya ianya bersifat dengan jahar. Al-jahru maksudnya tidak ada angin. Ta. Kita tak boleh sebut ta, tak boleh. Tak boleh sebut ta. Ta. Atta. Buka sahaja, keluar suara tidak ada angin. Okey. Seterusnya bersifat dengan ismat. Ismat ni maksudnya dia nak bagi tahu kita bahawa huruf ni senang ataupun susah keluar daripada makhraj. Jawapannya huruf ismat ni adalah huruf yang senang keluar susah keluar daripada makhrajnya. Ada 6 sifat yang perlu kita tahu berkaitan dengan huruf ta. Okey, jelas ataupun tidak? Setakat tu saya pelawa tuan-tuan untuk tanya soalan kalau ada persoalan yang nak ditanya. Okey. Kalau ada persoalan yang nak ditanya boleh tanya dulu. Lepas ni kita akan masuk kepada praktikal ataupun cara sebutan bagi huruf ta ni lah. Sebab ada juga yang baca huruf ta dia baca begini. To ataupun to. Muncung mulut. Ada juga baca dengan ta bagi bawah dibaca ti. Dia muncung dulu baru dia sengih. Okey. Ada persoalan ataupun tidak? Kalau ada boleh tanya dulu. Farra min lubbin. Al-huruf al-mudlaqah. Okey. Farra min lubbin. Ada 6 huruf yang senang. Yang lain semua susah lah. Okey. Dia just nak bagi tahu kita senang ataupun susah saja berkaitan dengan ismat ataupun izlaq. Okey. Seterusnya, betul ke bunyi qalqalah adalah antara baris atas dan baris bawah? Dia qalqalah ni ada pandangan lah. Ada yang kata, saya tak pernah dengar yang pandangan yang kata antara baris atas dengan baris bawah. Cuma ada setengah mengatakan bahawa huruf ta ni dia akan ikut baris. Cuma bagi saya kita tidak berpegang dengan pandangan demikianlah. Huruf ta ataupun huruf qalqalah dia tidak mengikut baris. Okey. Dia tidak mengikut baris. Kenapa? Kerana ianya berada dalam keadaan sukun. Tak boleh ikut baris lah. Okey, ahlan Sak Sarman. Kita ada setiap hari kecuali ada keuzuran ataupun ada masyaqqah. Okey. Pandangan yang saya pegang dia tidak ikut dengan baris lah. Okey. Seterusnya kita tengok huruf ta pula. Huruf ta bila kita nak sebut ta ni kita tak dapat tidak kita kena datangkan baris. Okey, baris utamanya adalah baris atas, baris bawah, baris depan. Okey, atas, bawah, depan. Kasrah, fathah, kasrah, dhammah. Dan satu lagi sukun. Yang ni mainkan peranan juga. Okey, fathah, kasrah, dhammah, sukun. Seterusnya, okey, huruf ta apabila dia berbaris atas, fathah, fathah maksudnya fathah syafatain, kita kena buka. Ta. Nampak tak? Ada lidah kita lekuk. Ta, pangkal lidah menaik, hujung lidah menaik dan menyebabkan ada lekukan di tengah lidah. Ta. Cuma bagi atas kita buka. Bukaan berapa? Bukaannya kita kena selit 2 jari. Boleh selit 2 jari. Ataupun kalau tak mampu lagi, kita boleh selit 1 jari paling kurang. Okay, paling kurang. Ni kita baca selamba je. Huruf tebal ke, huruf nipis ke, bagi atas ke, bagi bawah ke, buka mulut kita sama. Menyebabkan sebutan kita tidak menyempurnakan itmamil harakah ataupun tidak menyempurnakan harakah. Kita nak ta. At-tammatul kubra. Jangan at-ta. Tak boleh buka lah kalau kita muncung. Okay, fathah tu sendiri. Abul Aswad Ad-Du'ali. Okay, semasa ianya ditaklifkan untuk membuat pembaharuan dalam Al-Quranul Karim. Okay. Supaya Al-Quran dapat dijaga, dapat dibaca dengan baik. Okay, dia minta penulis dia untuk menulis ataupun mencatat bacaan Al-Quran dia dengan dia bagi satu mushaf.
Dia kata kau tengok mula aku, kalau mula aku baca ketika aku buka kau tanda ke atas. Ketika mula aku sengih kau tanda ke bawah. Ketika mula aku muncung kau tanda kat depan. Okay, asal bagi barisnya begitu. Tapi kita terlalu jauh dah sangat. Okay, kita ambil bila jumpa je baris atas kita buka. Dah terbalik dah. Tapi tak apa. Walaupun terbalik tapi ianya dapat membantu kita untuk kita baca Al-Quran dengan lebih baik. Ta, baris atas buka. Baris bawah, ti kena sengih. Kena buka lagi tak? Tak. Jangan kira buka dah. Baris atas sahaja yang kita guna untuk buka. Baris bawah tak. Baris depan, tu. Tak boleh juga. Yang kita kiranya, keluasan bibir ni yang untuk mengeluarkan angin. Yang mengeluarkan suara. Sorry. Tu. Ta, ti, tu. Ta buka, ti sengih, tu muncul. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Dan satu lagi sukun. Ta, ta. Top. Okey, top sifat syiddah, ta qalqalah. Okey, kena jelas. Okey. Seterusnya kesalahan yang biasa yang kita nampak dalam bacaan Al-Quranul Karim, dia baca huruf ta baris atas dia baca dengan muncung. Ta. Alasannya untuk menebalkan huruf ataupun dia kata untuk orang yang baru belajar. Tak. Kena ajar daripada awal, daripada asas bahawa bukaan huruf ta ni hanya ada bukaan, dia tidak disekalikan dengan muncung. Muncung untuk baris depan. Ingat, muncung untuk baris depan bagi semua huruf. Sengih untuk baris bawah bagi semua huruf. Okey? Dan yang fathah ni untuk baris atas kita semua buka, kecuali ada beberapa keadaan yang tidak saya sebut apa saya rasa lagi. Okey, ta bagi bawah. Sorry. Bagi bawah kita kena sengih lah. Ti. Dia tengah hari bulan Ramadan. Hanyut. Maafkan saya. Okey. Bagi atas kita baca ta, buka. Bagi bawah ti, bagi depan tu kena muncung. Ta, ti, tu, ta, ta. Okey, huruf qalqalah. Okey. Jangan muncung. Muncung untuk baris depan sahaja. Ingat, muncung untuk baris depan. Kalau huruf tebal jangan muncung. Ada orang baca, dia baca siratal ladzi, huruf tebal. Sad kan tebal. Dia sekali bersifat dengan isti'la, selama-lamanya isti'la. Cuma ada dia maratib isti'la. Maratib isti'la ni dia berbeza. Ada yang paling tebal, ada yang paling kurang tebal. Tak boleh nak sebut nipis. Okay, cuma setengah ada yang paling tebal, ada yang paling kurang tebal. Bila baris bawah, tak kira huruf tebal atau huruf nipis, kita kena sengih, kena seringai. Tak kira. Jangan baca sira. Orang yang dah baca Quran lancar pun dia baca macam tu lagi. Tak boleh. Okey. Untuk muncung adalah untuk baris depan. Kita kena faham konsep. Konsep bacaan Al-Quran, baris, konsep baris kita kena kenal. Baris atas untuk buka, baris bawah untuk sengih, baris depan untuk muncung, untuk ke semua huruf. Okey, baris bawah, satu lagi huruf tebal dengan huruf nipis ni adalah konsep untuk kita baca Al-Quran dengan lebih baik lah. Okey. Ta, buka saja. Kita letak tangan kat bibir. Ta. Jangan ta. Kalau kita rasa tangan kita kena tolak tu, petanda bahawa kita baca dengan muncung. Baris bawah ti, janganlah ti. Jangan. Okey. Siapa ajar gitu, tak boleh. Ti. Kita nak ti. Terus. Huruf ta mati. Ta. Sebab tu kita nak mula sebut huruf ta. Ta. Sebab dia sukun top. Begini mulut masa dia sukun. Top. Jangan top. Jangan muncung. Saya tengok, saya buat sendiri pun hodoh nampak. Okey. Seterusnya kita nak sebut. Okey. Contohnya kalimah taqata. Taqata. Jangan taqata, jangan muncung. Ta. Okey. Huruf bagi bawah pula. Bagi bawah apa ya? Tibaqa. Tibaqa. Okey. Tibaqa. Ti kena sengih. Okey, seterusnya ya betul. Ni kaedah yang kena ada dalam kepala kita. Terima kasih Kak Zana tulis. Okey.
Seterusnya fatubi'a, tu kena muncung. Fatubi'a, cuma masa tu ni walaupun kita muncung jangan tu ada angin. Yang keduanya angin tak apa, suara tak boleh nak keluar dengan clear sebab kita sempitkan sangat. Kita nak tu tu biar dia line dia clear. Okey. Line dia clear lah. Okey, setakat tu ada persoalan yang nak ditanya bagi huruf ta. Okey. Saya terjem belakang saya ni. Sambil-sambil lah tunggu ada soalan. Ni gambar yang saya ambil daripada Kuala Kerai. Dekat dengan rumah, dalam sekitar 23 kilo, 24 kilo daripada rumah. Latar berangin. Kawasannya Masya Allah, Tabarakallah. Cantik dan mendamaikan. Okay. Saya duduk dekat stage ni tinggi ni. Tapi dia ada, sebab air kat atas tu tinggi, dia sampai wak air dekat muka kita. Okay, ada soalan tak? Ataupun ada perbincangan? Okey, ingat kita sebut huruf ta sambil-sambil lah. Fat. Okey, dia berhenti terus sebab sifat syiddah lah. Fattala'a, fatta. Jangan fattala'a, jangan. Jangan ambil fatta, tak boleh. Kita nak fat terus berhenti. Fatta. Okey. Saja kata tak ada soalan. Orang ada soalan tak? Esok saya rasa kita kena buat dua sifat, dua makhraj lah. Sebab nak ganti hari-hari yang kita cuti, takut tak sempat nak habiskan dalam bulan Ramadan ni. Baru masuk, tak apa. Okey, kalau tak ada soalan kita berhenti di sini insya-Allah. Kita bertemu esok. Insya-Allah esok kita bincang dua. Puasa ni dia tak datang. Saya tadi tengah cakap tu kepala lari. Saya tak tahu saya cakap apa. Tapi saya tahu ianya telah lari daripada topik perbincangan kita. Puasa. Nak minum air tak boleh. Kalau huruf istifal berbaris fathah kena buka mulut dan nak senyum. Huruf isti'la buka mulut dan masam. Tak, bukan masam, tak senyum, tak senyum lah. Ta. Okey. Qaf, qa. Jangan qa, janganlah, ataupun qa, jangan. Okey, muncung tu tak boleh. Kalau masam macam mana tak tahu. Mungkin Umi Abah boleh tolong buat. Saya tak nak buat kat sini. Sama-sama. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Jutaan terima kasih kepada Dr. Zul. Dia jadi tukang azan. Ada kelas je dia akan posting dalam beberapa grup yang dia ada. Okey, masya-Allah tabarakallah. Ad-dalu ala khairin ka fa'ilih. Okey. Orang yang tengok video ni atas link yang dia bagi, dia dapat pahala sama seperti mana yang orang tu tengok lah. Sama-sama. Okey, kalau tidak ada apa-apa insya-Allah selamat berpuasa. Dan selamat baca Al-Quran untuk habiskan paling kurang satu kali khatam. Ada yang dah khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali, ada yang khatam 5 kali. Hasbiz zuruf lah, mengikut keadaan masing-masing, kemampuan masing-masing. Sama-sama. Fama kana khairan fahuwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.